Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuan Hafiz bin Muhammad Rozi, 75669, akan mewakili ahli kumpulan saya iaitu Fadia Kasma binti Zakaria, 63194, Nadia Farhain binti Muhammad Sufian, 75957, Nur Fariza binti Kamis, 76098, dan Fatin Naimatul Zalfika binti Ayub, 75801, untuk membentangkan tugasan 1 PBL 2223 Psikolinguistik berkaitan peringkat pemulihan bahasa kanak-kanak yang berusia 4 tahun dengan menggunakan kad gambar visual 2D dan 3D. Sebagai pengenalan, pemulihan bahasa adalah sebuah proses perkembangan bahasa manusia. Menurut Menguat 2006, pemulihan bahasa pertama biasanya dihubungkaitkan dengan perkembangan bahasa kanak-kanak, manakala pemulihan bahasa kedua memfokuskan kepada perkembangan bahasa orang dewasa. Objektif kajian bagi tugasan ini pula ialah menilai peringkat pemulihan bahasa kanak-kanak berdasarkan teori kognitif Piaget dan Vygotsky 1954 dan menganalisis dan menghuraikan pembinaan konsep kata kanak-kanak terhadap visual 2D dan 3D. Menurut Hua 2016, metodologi kajian ialah kaedah yang digunakan untuk mengutip dan mengumpul data melalui tata cara efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh pengkaji dalam proses pengumpulan data dan menganalisis data ini. Antaranya, data diperoleh daripada sumber korpus, iaitu pengkaji telah menggunakan kaedah menganalisis data daripada rujukan secara atas talian. Analisis data tersebut kemudian disusun dengan kemas ke dalam jadual. Kaedah rujukan dan penyelidikan turut dilakukan untuk mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan, iaitu dengan melayari laman sesawang ilmiah untuk menambah data dalam kajian. Selain itu, kajian ini juga dilakukan ke atas seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 4 tahun dengan mengkaji peringkat pemulihan bahasa kanak-kanak tersebut menggunakan kad gambar visual 2D dan 3D. Kajian lapangan telah digunakan oleh pengkaji bagi menganalisis data yang diperolehi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu melalui temu bual dan rakaman. Data kajian bagi tugasan ini terdiri daripada 7 gambar yang masing-masing mempunyai lakaran 2D dan 3D. Data pertama adalah gambar sebuah buku. Apabila ditunjukkan gambar 2D bagi buku tersebut, kanak-kanak ini dapat menyatakan gambar tersebut adalah gambar buku dengan menyebutnya sebagai A, B, she. Manakala bagi gambar 3D pula disebut sebagai she sahaja. Kanak-kanak ini juga menjawab pertanyaan, "Umar ada buku tak?" atau "Umar ada buku?" dengan jawapan ada. Manakala soalan, "Umar pernah tulis dalam buku tak?" kanak-kanak ini menjawab tulis, iaitu tulis. Hal ini menunjukkan bahawa responden telah mengetahui bahawa objek-objek di sekeliling mereka adalah objek yang pejal dan boleh disentuh. Berbeza dengan situasi pertanyaan, "Umar nak tulis dalam buku tak?" kanak-kanak ini menjawab tak. Pengkaji berpendapat bahawa responden dapat menolak atau menerima satu keadaan berdasarkan kemahuan mereka. Menurut Atinucci dan Parisi dalam Slobin 1992, pada peringkat semantik, kanak-kanak dapat menyenaraikan beberapa jenis adverba seperti lokatif, cara, waktu tambahan, alat dan kesalingan. Jelaslah kanak-kanak ini dapat bertutur menggunakan pertuturan 2-3 suku kata telegrafik pada usia 4 tahun, seperti mana jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak ini bagi semua pertanyaan dalam jadual 1 tersebut. Data kajian kedua merupakan gambar 2D dan 3D sebuah bas. Apabila ditunjukkan gambar 2D dan 3D bas tersebut, kanak-kanak ini dapat menjawab dengan baik dan betul dengan menyatakan bahawa gambar tersebut adalah bas. Pertanyaan warna dalam dimensi 2D. Kanak-kanak ini tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan menukar bentuk jawapannya. Namun dalam dimensi 3D, kanak-kanak ini dapat menyatakan warna objek tersebut dengan blue ataupun biru. Selain itu, kanak-kanak ini turut dapat menyatakan keadaan bas dalam gambar 2D dan 3D tersebut dengan menjawab ada bagi pertanyaan bas ada tayar tak.
Menurut Halliday 1975, berpendapat bahawa kanak-kanak dapat menguasai bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dalam persekitaran mereka. Akhir sekali, soalan Umar pernah naik bas tak? Diajukan dan jawapan kanak-kanak ini adalah tak. Keseluruhan perbualan menunjukkan pemerolehan bahasa subjek dari aspek peringkat pertuturan satu kata holofrasa seperti perlu dan tak. Data ketiga adalah gambar bintang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3 ini. Didapati kanak-kanak ini dapat mengenal pasti bahawa gambar 2D dan 3D tersebut merupakan gambar bintang. Kanak-kanak menyatakan gambar 2D tersebut sebagai entang, manakala gambar 3D pula disebut sebagai ata, yang bermaksud star iaitu bintang dalam bahasa Inggeris. Pemorelan bahasa kanak-kanak ini bagi subjek bintang berada pada peringkat pertuturan satu kata, holofrasa, dan peringkat pertuturan 2 dan 3 kata, telegrafi. Hal ini dapat dilihat menerusi data yang diperoleh iaitu kanak-kanak ini boleh menuturkan kata Umar ta'alu yang bermaksud Umar tidak tahu. Perkataan yang digunakan oleh kanak-kanak ini menunjukkan perkembangan bahasanya daripada satu kata berkembang menjadi 3 kata. Selain itu, kanak-kanak ini juga mengetahui asas pembendaharaan kata dan juga persekitarannya. Sebagai contoh, kanak-kanak ini mengetahui bahawa bintang berada di atas yang merujuk kepada di atas langit. Gambar seterusnya adalah gambar seekor dinosaur. Kanak-kanak ini juga dapat mengenal pasti bahawa gambar 2D dan 3D yang ditunjukkan merupakan gambar dinosaur dan turut dapat mengetahui warna dinosaur pada gambar 2D tersebut dengan menyatakan bahawa warna dinosaur itu adalah warna ding. Perkataan ding tersebut merupakan bunyi akhir kata yang merujuk kepada warna hijau dalam bahasa Inggeris iaitu warna green. Peringkat pertuturan 2 dan 3 kata telegrafi juga dapat dilihat dalam data ini. Perkembangan bahasa iaitu dari satu kata menjadi 2 kata digunakan oleh kanak-kanak ini untuk menerangkan warna dinosaur yang dilihat olehnya. Kanak-kanak ini juga mengetahui bunyi dinosaur 2D dan 3D tersebut dengan melakukan bunyi raw dan sekaligus pemudahan bahasa kanak-kanak ini bagi subjek dinosaur juga turut berada pada peringkat pertuturan satu kata, holofrasa. Selain itu, kanak-kanak tersebut juga menyebut perkataan dinosaur pada kad gambar 2D sebagai anasaur, manakala kad gambar 3D pula disebut sebagai saur. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut mengenali gambar yang ditunjukkan merupakan seekor dinosaur walaupun berbeza sebutannya. Data seterusnya merupakan gambar sebuah lori yang terdiri daripada gambar 2D dan 3D. Kanak-kanak ini dapat mengenal pasti bahawa kedua-dua gambar tersebut adalah gambar lori dengan memberi jawapan oui. Begitu juga apabila pengkaji bertanya sama ada lori besar atau tidak dan dijawab oleh subjek dengan besar. Penghilangan bunyi fonem b di hadapan perkataan. Hal ini menunjukkan kanak-kanak 4 tahun hanya bertutur berdasarkan bunyi yang didengar. Alat artikulasi mereka juga masih belum dapat menghasilkan bunyi dengan jelas. Selain itu, apabila pengkaji bertanya sama ada lori mempunyai tayar ataupun tidak, subjek menjawab ada dan disusuli dengan awah ataupun bawah. Di sini, subjek mengaitkan jawapan bawah dengan pengalamannya, di mana kebanyakan kenderaan yang dilihatnya memiliki tayar di bahagian bawah. Data berikut pula merupakan gambar seekor kucing dalam bentuk 2D dan 3D. Berdasarkan hasil perbualan pengkaji dengan subjek mengenai kucing, didapati bahawa kanak-kanak sekitar umur 4 tahun terlibat dalam ayat-ayat sederhana dalam lingkungan 3 patah perkataan. Kanak-kanak ini menyatakan bahawa gambar tersebut sebagai miau dan menjawab Umar ta'alu iaitu Umar tidak tahu bagi warna gambar kucing tersebut. Selain itu, dapat dilihat dalam keseluruhan perbualan seperti mana yang ditunjukkan dalam jadual, lingkungan patah perkataan paling panjang dituturkan oleh subjek yang dapat difahami ialah 3 patah perkataan. Selainnya hanya gumaman yang kurang difahami. Menurut Halliday 1975, keperluan untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam persekitaran menyebabkan kanak-kanak menguasai bahasa. Salika dan Normadiyah 2015. Namun,
kanak-kanak berinteraksi pada peringkat awal hanyalah untuk memenuhi keperluan asasi mereka. Dalam perbualan, dapat dilihat subjek telah memahami konsep comel atau ome lantaran menunjukkan bahawa proses interaksi atau perbualan adalah penting bagi perkembangan bahasa kanak-kanak. Gambar 2D dan 3D yang dijadikan sebagai data kajian yang terakhir adalah gambar pokok. Kanak-kanak ini dapat mengenal pasti gambar 2D tersebut sebagai gambar pokok dengan menyebutnya sebagai okok dan menyebut hijau iaitu warna hijau bagi mewakili warna pokok tersebut. Secara tidak langsung, pengkaji berpendapat bahawa pemolehan bahasa kanak-kanak ini berada pada peringkat pertuturan satu kata, holofrasa. Selain itu, kanak-kanak ini turut menyatakan pokok itu cantik dengan menyebut antik apabila ditunjukkan lakaran 3D pokok tersebut. Kanak-kanak itu juga dapat mengenal pasti saiz pokok itu dan menyatakan bahawa pokok itu kelihatan besar tetapi menyebutnya sebagai besar. Dengan ini, pengkaji juga berpendapat bahawa pemolehan bahasa bagi subjek pokok berdasarkan lakaran 3D berada pada peringkat pertuturan 2 atau 3 kata, iaitu telegrafi. Pengkaji juga bertanya jika kanak-kanak tersebut ingin memanjat pokok, tetapi kanak-kanak itu menolaknya dengan menyebut anak, yang merujuk tak nak. Dengan ini, pengkaji juga berpendapat bahawa pemolehan bahasa bagi subjek pokok berdasarkan lakaran 3D berada pada peringkat pertuturan 2 atau 3 kata, telegrafi. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak tersebut sudah pandai menggunakan bahasa untuk meminta, menolak, menjawab, memberitahu dan sebagainya. Kesimpulannya, peringkat pemolehan bahasa kanak-kanak yang dikaji ini berada pada peringkat holofrasa dan juga telegrafi. Kanak-kanak ini dapat bercakap menggunakan satu kata, seterusnya berkembang kepada 2 atau 3 kata. Walaupun pembendaharaan katanya pelat dan sebutannya agak ganjil, namun masih boleh difahami oleh orang-orang yang dekat dengannya seperti ibu dan bapanya. Sekian, terima kasih.